Sorry saya punya timer dah habis sebab dah 15 minit je. Okay, so nanti bila awak lukis kromosom, nanti saya nak ajar. Bila nak lukis kromosom, awak jangan lukis atas, bawah. Salah Saya dah pakar tak apa. Because I know that walaupun saya lukis macam ni, dia adalah kiri, dia adalah kanan. So awak kena lukis satu kiri, sebab ini adalah dikira satu kopi DNA. And then awak kena lukis another one di belah kanan. Ini adalah another copy DNA. Ini kita katakan kromatid. Ini adalah sister kromatid. Sebab nanti dia akan split kiri dan kanan. That's why I minta you lukis kiri dan juga kanan. Okay, jangan lukis atas bawah sebab nanti awak confused. Okay, saya ada student last year, last sem. Bila only after I kata lukis kiri, lukis kanan lah, baru dia nampak, oh macam itu rupanya sel akan divide. Selama ini diingatkan, bila dia lukis atas dan dia lukis bawah, apa yang berlaku ialah, bila sel tu tarik, dia macam tarik, macam mana dia nak split ni. Memanglah awak, dia tersalah lah sebab basically, diingatkan macam ni split, lepas tu dia gabung, tidak Dia basically, satu kiri, ni ada satu entity, satu ke kanan. Sel akan attach dan saya akan tarik lah. Okay, pisahlah dia kiri dan kanan. Okay, that's why nanti saya akan explain lebih lanjut pasal kromosom ini. But overall ini adalah kromatin, ini adalah DNA. After that, the DNA tadi dia akan coil dengan the histone protein, membentuk satu untaian benang yang sangat-sangat halus yang memang tak akan nampak. Ini dipanggil kromatin. Kromatin akan compact ketika subdivision, dia akan become kromosom. Inilah dia kromosom. Ini yang saya nak tunjuk. Satu kiri, satu kanan. Maksudnya inilah, dia akan ada satu short arm, satu long arm. Ini kita kira kiri, ini kita kira kanan. Ini adalah satu kromatid, ini adalah satu kromatid. Okay. Ni whole structure kita panggil chromosomes. Macam mana awak nak faham chromatin and chromosomes? Basically awak anggaplah ini scarf ini adalah kromosom. Dan setiap talian-talian itu, talian benang itu adalah kromatin. Kromatin ini dia akan compress and ikat will be compacted, membentuk kromosom yang sangat visible. Ini senang awak, let's say awak letak ni daripada jauh. Punya susah awak nak nampak this benang ni. Berbanding awak letak dengan jarak yang sama, daripada jauh awak boleh nampak kromosom. Sebab it is very visible because it is very compact lah. Okay. Dalam badan in human, we have 23 pairs of chromosome. Bila kata pasang, maksudnya satu daripada mak, satu pada ayah. Ini adalah the one yang dia tak undergo DNA replication lagi. Dia belum masuk S phase lagi. Okay? Awak boleh nampak ini adalah satu daripada father, satu daripada mother. Ini father, ini mother. Dan awak boleh nampak dalam setiap kromosom itu, kromosom 1 dengan kromosom 4 beza. Mereka ini sangat berbeza. Walaupun lebih kurang sama 1, 2, 3 ini dikira large chromosome, tetapi mereka ini sangat-sangat berbeza. Contohnya adalah position of centromere. Kalau kromosom 1 ni tengah, awak boleh nampak kromosom 2 ni dia dekat atas sikit. Okay, kromosom 3 ni pun makin atas lagi. Okay, dia berbeza dari segi size. You boleh nampak differences in size, differences in length, kepanjangan. Okay, let's say kromosom 1 lagi panjang daripada kromosom 10, and the position of centromere. Sekiranya kromosom itu sama, okay, dia sama tinggi, sama besar, sama centromere, dia dipanggil homologous kromosom. Ini sama. Daripada father ni, ini satu kopi daripada father sama dengan satu kopi daripada mother. Awak boleh nampak memang sama. Bila kita stain, bila kita colorkan pun awak boleh nampak band hitam dia, band putih dia sama bertentang. Okay? Berbanding dengan kromosom 2 ni banyak hitam kan, yang ni banyak putih. Memang berbeza kromosom 1, kromosom 2. Tapi kalau dia sama, kita panggil dia homologous kromosom. Okay? Tetapi nanti awak boleh nampak bila cell division, okay, dia akan photostat copy dia sebelah sini. Ini pun akan copy lagi satu. So, dia akan jadi dua rama-rama. Yang ni kita akan go into more detail later. But overall, human has 23 pairs of chromosome. In total, kita ada 23 darab 2. Kita ada 46 kromosom in total. Di mana, okay, dalam 23 pair itu, 22 pair, 1 sampai 22 ini adalah autosom. Kita panggil autosom. Last pair itulah yang panggil sex kromosom yang akan menentukan jantina. In this case, XY ini adalah lelaki. Okay, kenapa dia lelaki? Sebab dia ada Y ni. Ini kromosom Y ni, kromosom yang cacat. Okay, lelaki ni pendek. Sebab kromosom Y itu dia pendek.
tetapi dialah yang memberi ciri-ciri ketidaksempurnaan kepada lelaki. Cewa feminis. Kromosom X itu sangat besar, perempuan itu lebih hebat daripada lelaki. That's why kromosom X itu lebih besar bergandengan dia daripada kromosom Y. Tetapi inilah ciri-ciri lelaki tidak sempurna. Sekian, terima kasih. But overall you have to know that kita ada 46 kromosom, 44 ini adalah autosom, lagi dua kromosom itu adalah sex kromosom. Yang ini kita akan belajar lebih lanjut dalam chapter 7, but please you have to know about this. Dan again we look at the structure of chromosome. Ini adalah single chromosome. Ini yang saya tunjuk. Ini adalah single chromosome. Maksudnya ini adalah daripada father, ini adalah mana-mana. So bila kata single chromosome, kita view dekat this one saja. Now let's say lah kita ambil kromosom 1 ni, kita bawa ke sebelah yang daripada father tadi. Inilah dia rupanya. Okey, ini kromosom 1 daripada father. Sebelum divide, apa berlaku ialah dia akan undergo DNA replication. DNA replication menghasilkan duplicated chromosomes. Kalau ini kiri, after that dia akan DNA akan replicate, okay, membentuk satu another sister chromatic, yang ini dipanggil sister chromatic sebab dia sama, dan this whole structure inilah dia yang dipanggil kromosom. Ini pun kromosom, ini cuma dipanggil duplicated kromosom, tetapi dua-dua ini adalah kromosom. Dan awak boleh nampak dekat tengah ini, di ruangan tengah ini sangat mampat yang dipanggil centromere, dan atas centromere akan ada satu protein yang dipanggil kinetochore protein. Kinetochore ini memang hanya berada dekat centromere. Dia tidak ada dekat sini, tidak. Dia betul-betul berada di tengah, which is dekat centromere. Okay? But again, ingat konsep sebelum cell division daripada single chromosome, dia akan duplicate, membentuk bentuk rama-rama. Maksudnya sekarang kalau ini daripada father, dia akan bentuk father rama-rama. Kalau kromosom 1 lagi satu, kalau kromosom 1 lagi satu yang daripada mother pun, dia juga akan duplicate, membentuk second rama-rama. Jangan tiru cara selukisan, ini sudah pakar. Tetapi awak boleh nampak dua-dua ini adalah still kromosom 1. Dua-dua ini adalah homologous kromosom. Dia sama panjang, sama tinggi, same length, same level of centromere. Okey, itu adalah ciri-ciri sekiranya kromosom itu sama ataupun tidak. Okey, ini konsep yang kita akan go into more detail later. But overall ini adalah structure kromosom. Chromatid adalah one of the two identical half of the duplicated chromosome. Centromere adalah middle region of the chromosomes, dan sister chromatid adalah hasil daripada DNA replication tadi. Daripada satu, inilah diri dia, tetapi now dia dah ada kembar, itu adalah sister chromatid. Dan kinetochore adalah specialized protein located on centromere, di mana nanti dalam cell division tempat di mana microtubule, which is a protein, dia akan bind dekat situlah. Kita akan go into more detail dalam in the next part of our lecture, iaitu mitosis. Now, kita dah tengok I have explained to you apa itu kromatin, apa itu kromosomes. Yang tu memang tidak ada dalam silibus, cuma sesentuh supaya awak boleh tahu kenapa bentuk rama-rama, kenapa kejap dia nampak bawah mikroskop. Yang ni saya nak cerita. Okey, saya cerita awal dulu supaya awak tahu kromatin, kromosomes, dan macam mana daripada single kromosom dia boleh duplicated. Alright, first, bila kita dah tahu pasal kromosom, now kita nak cerita pasal cell division, okay? Which is mitosis. Mitosis ini berlaku di dalam somatic ke sex cell, dalam somatic cell. Mitosis, awak ingat somatic. Awak ingat MT ni, awak ingat perkataan M dengan T? Oh, somatic MT, mitosis, mitosis. Okay, senang ke susah biologi ni? Tak susah Awak ingat satu perkataan, awak relate M dengan T. Oh, mitosis. Alright. It is a type of nuclear division yang akan menghasilkan dua daughter cell. Dua bukan empat. Empat tu adalah meiosis. Dua daughter cell that have the same number of chromosome as the parent cell. Kalau parent cell ini, awak tengok kalau parent cell ini dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kromosom, 2N diploid. Ada 2N sama 4. After that, eventually awak tengok dekat daughter cell dia masih ada 4 kromosom. Macam mana nak tengok? Awak bilang dia punya centromere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya this cell pun 2N sama dengan 4. This another daughter cell pun 2N sama dengan 4. Sama dia punya kromosom sama dengan parent cell dia. Okay. Macam mana boleh sama? Disebabkan adanya DNA replication ini. Kalau awak tengok ini adalah single kromosom. Tetapi sebelum DNA replicate, sebelum dia undergo cell division, DNA akan replicate dalam S, phase of interphase.
dia akan daripada satu arm from single chromosome ni, tiba-tiba now dia ada pasangan dia iaitu sister chromatid. Ini adalah chromatid, tiba-tiba habis saja DNA replication in S phase, dia akan ada sister chromatid membentuk kromosom duplicated kromosom yang bentuk rama-rama ini. Dia rama-rama ini satu belah ini akan bagi ke sel daughter cell yang ni, satu belah lagi dia akan bagi pada daughter cell yang seterusnya lah. It will divide separate equally the number of chromosomes. That's why the number of chromosome is equal in both daughter cell due to the DNA replications. Okay, that occurs before cell division. Okay, ini cell division. Okay, ini adalah dalam S phase. Okay. Sorry, ini dalam S phase, ini in general dalam interface lah. Now, remember as I said kenapa awak kena ingat sebelum cell divides, it will always replicate its DNA first. Sebab kalau dia tak bahagi dua, apa berlaku? Nanti daughter cell itu akan dapat separuh saja kromosom. Kita tak nak. Sebab ini adalah somatic cell. So basically what happen is that dalam sebelum in S phase, DNA akan replication, akan adanya DNA replication, allow the chromosome to be duplicated daripada single chromosome ini. Now they become ada this sister chromatid, akan ada dua pasang duplicated chromosomes. After that, satu chromatid akan pergi ke this one daughter cell, satu chromatid akan pergi ke another daughter cell, menghasilkan dua daughter cell yang sama kromosom dengan dia punya parent. Okay? In S phase of interphase. Ini soalan yang sangat famous dalam exam. Dalam UPS pun dia akan always tanya, when does DNA replication will occur? In which cell cycle does the DNA replication will occurs? Awak kena jawab penuh S phase of interphase. S phase saja, kadang-kadang satu tahun itu dia tak terima. Sebab S phase tu dalam phase mana? Dalam interphase. Okay, you have to know this. Okay, mari kita start dengan prophase. Bila sel tadi dia dah divide, okay, ini adalah dalam M phase. Tadi kita dah discuss, sel dah membesar dan sebagainya. We have discussed all of this dalam interphase. Now, kita dah discuss ni, kita tak nak tengok dah. Cuma fokus je adalah now kita dah ada dua. We have duplicated the chromosome. We have replicated the DNA. Now kita nak cerita pasal M phase, which is mitosis. Mitosis, as I said, ada 4 fasa. This one ada 4 fasa. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Kita akan start dengan prophase. Okay. Ketika prophase, what happen is that we have know that the centrosome tadi dekat dalam G2 phase dia dah duplicate daripada satu centrosome dia dah become dua centrosome. Centrosome ini dia akan berpisah, satu pergi ke satu kutub, another one will go to the opposite pole. If let's say kiri, this one akan pergi kanan. But bukan kiri kanan, you have to use the opposite poles. Perkataan pole, kutub ini. Alright? Dan apa function centrosome? Centrosome ini adalah satu organel di mana dia akan menghasilkan this what we call microtubule. This protein kita panggil microtubule. But in cell division kita panggil mitotic spindle. Okay, microtubule itu adalah protein yang general, tetapi in cell division we call it mitotic spindle. Tetapi dia adalah sama lah. Okay, apa itu microtubule? Dia adalah protein yang panjang-panjang. Dia kabel. Dia memang kabel. Ibaratnya dalam kabel yang ditembak macam pistol ni, ditembak pang. Atas bawah kiri kanan semua-semua dekat seluruh arah. Okay, cuma peluru pistol itu dia bertali. Itulah sebiji rupa macam mitotic spindle itu. Lepas itu, bila mitotic spindle ini ditembak, okay, kenapa? Sebab mitotic spindle ini dia kena attach dekat kromosom. Tetapi the first thing is that what happen is disebabkan rupa dia mitotic spindle ni dia macam tembak secara random, dia membentuk this what we call bentuk dia macam bintang. That's why namanya juga dikenali sebagai ester microtubule. Okay, yang ini adalah ester microtubule sebab dia macam bintang. Okay. Kemudian itu adalah microtubule. Now kita nak tengok pula the one yang dalam nukleus. Kisah nukleus ini pula.